A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan bahasa surau, seterusnya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk sama-sama kita membaca kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita dah masuk tajuk berkaitan dengan hak dan tanggungjawab selepas akad nikah. Ya, selepas akad nikah, apakah hak-hak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh suami, ya, hak-hak dan kewajipan suami isteri setelah mereka sah menjadi suami isteri. Dan kita berhenti antara haknya, ya, dia ada beberapa hak di sini yang kita telah baca dahulu, iaitu hak yang pertama ialah halal bagi suami isteri untuk beristimtak, ya, berseronok bersama, ya, dihalalkan untuk mereka bersama. Pada asalnya hubungan lelaki dan perempuan adalah diharamkan, tetapi setelah dengan nikah maka dihalalkan hubungan mereka. Kedua, isteri wajib, ya, wajib mengikuti, mentaati dan menjadikan suami sebagai penguasa diri dia. Itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, mas kahwin, wajib suami memberikan mas kahwin kepada isteri, kerana itu adalah hak isteri yang telah diwajibkan ke atas seorang suami. Dan yang keempatnya ialah nafkah, ya, nafkah semua orang Islam, ya, semua orang Islam, semua ulama Islam bersepakat mengatakan bahawa nafkah isteri adalah kewajipan suami. Ya, suami kena tanggunglah perkara ni. Apabila dia kahwin, dia kena laksanakan. Dan yang kelima, bahagian yang sama kepada isteri. Bahagian yang sama maksud dia, kalau orang ni berpoligami, dia kena bagi samalah, sama adil lah pada isteri dia. Ya, itu gilirannya. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk yang keenam, iaitu selepas berkahwin apa yang dapat antara suami isteri. Yang keenamnya ialah keturunan. Daripada mereka akan lahir satu keturunan. Maka anak yang lahir selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapanya jika isteri mengandung mengikut masa hamil yang biasa, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan dan paling lama 4 tahun. 4 tahun. Siapa yang 4 tahun? Siapa yang 4 tahun? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Mengikut ceritanya Imam Syafi'i 4 tahun. Mak dia mengandungkan dia 4 tahun. Sebab itu ada hukum ni 4 tahun ni dalam kitabnya. Oleh itu, setiap anak yang lahir dari hasil perkahwinan yang sah adalah dinasabkan kepada suami, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi walil ahiril hajar. Anak yang lahir daripada hubungan suami isteri yang sah dinasabkan kepada bapanya. Penzina pula hanya perempuan, hanya kempunan, tidak berhak ke atas anak lahir daripada hubungan zina. Okey. Selalu timbul masalah ini dalam soal apabila anak perempuan nak berkahwin. Timbul masalah. Sebab disebutkan di sini sekurang-kurangnya 6 bulan, kan? Ada orang dia faham kalau dia dah kahwin nak 8 bulan, anak tu salin, dia boleh bin dengan bapak dia. Kisahnya macam ni. Kisahnya, sebelum dia akad nikah, dia dah terlanjur. Dan isteri tunangannya itu telah mengandung sebulan. Kemudian mereka akad nikah. Kemudian dia consider 6 bulan ni, lahir 6 bulan, lebih 6 bulan boleh bin. Tetapi kalau kita baca ni adalah dinasabkan daripada perkahwinan yang sah. Tetapi mereka telah terlanjur dahulu. Ini yang ramai orang salah faham.
Kalau lebih 6 bulan boleh nasabkan kata. Dia padahal dia dah mengandung dah tu. 6 bulan ni ialah lebih 6 bulan sebab anak itu lahir tak cukup bulan, ya. Dia sekiranya itulah kali pertama dia bersama dengan suami dia selepas akad nikah, kemudian dia mengandung dalam masa 6 bulan lebih tu, dia bersalin. Itu boleh dinasabkan sebab itu kali pertama dia bersama dengan suami dia selepas nikah. Bukan anak dah ada dalam perut, kemudian dia orang akad nikah, lepas tu anak tu lahir, lepas 8 bulan lepas tu anak tu lahir, dia binkan dengan dia. Yang tu tak boleh, yang tu haram lah, ya. Tapi yang banyak yang tu yang berlaku kat dekat masyarakat kita. Dia letak bin dia sebab apa? Dia nak elakkan malu, dia kata, kan. Nak elakkan malu dia, tak nak beritahu anak dia, kan. Jadi dia timbul masalah lah kalau anak tu nak kahwin nanti. Kalau anak lelaki selesai masalah, tak ada apa-apa, yang putus dia cakap tu je. Cuma ni anak lelaki tu dia tak boleh lah jadi wali pada adik-adik dia. Tapi anak yang kedua tu boleh. Bapak dia pun pada anak yang kedua tu, kalau yang pun dia boleh jadi wali. Tapi kalau anak pertama tu perempuan, silap, susah. Sebab benda ni benar banyak berlaku. Antaranya ada seorang ibu datang jumpa saya. Dia kata ini rahsia dia dengan suami dia sampailah suami dia mati, tak ada siapa tahu, hanya kami berdua. Dia kata, Ustaz, saya memang sebelum ni telanjur dengan suami saya. Sepatutnya kami berkahwin bulan 5, kami dah telanjur, saya dah mengandung, kami push keluarga nak buat kahwin bulan 4 juga. Kan? So keluarga pun bila takut lah, dia kata takut kena posting kerja jauh lah apa semua, kan. Keluarga pun setuju. Yelah, kalau kita dah kahwin tu, orang bukan ingat sangat kita berapa bulan lepas tu beranak, kan. So lepas tu dia lepas 8 bulan lepas kahwin dia beranak. Dia beranak. Dia kata itu memang dosa saya lah dengan suami, kan. Saya kata tak apa, tak masalah, anak tu tak salah. Kita ada jalan untuk kita sahkan dia, kan, dengan cara nikah dengan wali hakim, kan. Memang dia bintikan dengan nama nama suami, kan. Tapi bila nak cerita tu, sebab anak dia ni ya anak ustazah kot. Anak yang tu jadi ustazah, kan. Tapi terpaksalah kita explain baik-baik dan dia boleh terima, alhamdulillah. Saya kata yang itu kesalahan mak, biar mak dengan Allah, kan. Ampun, macam mana pun mak tetap ibu kamu. Sebagai anak, kita jangan kerana itu kita berendam pada mak. Syukurlah kerana lahirnya kita tu, mak dah didik kita sebaik-baik mungkin, kan. Itu dosa mak, kita tumpang doakan supaya Allah ampunkan mak kita. Yang tu mak terus taubat dengan mak ayah tu je. Dia boleh terima, alhamdulillah, selesai. Tak boleh. Salah lah tu. Ya, kebanyakan masyarakat buat macam tu sebab nak elak tutup aib, dia kata, dia binkan. Itu tak apa, yang mau mengadu, mau bau tu mengaku. Sebab ada yang tak nak mengaku. Saya dah jumpa, tak nak mengaku. Tapi Allah tunjuk perkahwinan anak dia tu tak lama. Bapak dia ni walikan anak dia tu. Bapak dia tu tak sah lah. Memang tak sah lah. 2 tahun anak dia tu kahwin, anak dia bercerai dan tiada zuriat, alhamdulillah. Kan, itu saya nampak tu, ini Allah depan mata saya. Sebab dia, ayah dia yang nikahkan. Ayah biologi dia lah, bukan ayah dengan nikah dulu, kan. Sebab mak dia dah mengandung, baru ayah dia nikah. Lepas tu waktu dia nikah, ayah dia nikahkan. Kemudian bila dia cerai, dia nak kahwin suami baru ni, barulah pakai wali hakim. Dan saya yang nikahkan. Tu saya tahu cerita tu, kan. Tapi selepas tu alhamdulillah, dengan ceritanya, lepas dia kahwin suami baru ni, elok beranak. Nampak tak hikmah Allah bagi? Allah nak jaga zuriat tu, kan. Allah bagi dia 2 tahun kahwin, tak dapat zuriat. Ini kahwin dengan suami baru, setahun dapat.
Tak ada isu pun. Tapi sebenarnya nampak hikmah di situ. Allah nak jaga zuriat keturunan tu. Kan? Allah tak nak panjangkan jodoh dia dengan suami dia sebab dikira 2 tahun tu berzina tu dengan suami tu. Sebab pernikahan tu tak sah. Kan? So, alhamdulillah. Akhirnya dia nikah dengan tu. Benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita. So, itu yang saya kalau dalam ceramah khusus kahwin pun saya pesan pada peserta. Saya tahu dah memang dalam peserta mesti ada 2-3 orang yang tak sah taraf ni. Confirm ada kan. Kalau ada yang tak sah taraf, saya kata jangan malu, jangan segan datang pejabat agama, kita bincang, cerita terus terang, kan, apa isu semua, kita bantu untuk awak nikah secara sah dengan menggunakan wali hakim. Selesai kan. Jangan sorok-sorok. Sebab ada yang ada juga dia confused. Dia kata anak saya ni dulu saya risau sebab saya rasa sudah memang saya lahir tu memang tu saya cakap memang tak cukup bulan. Saya duduk hospital lama apa semua kan. Tapi saya rasa sebelum kahwin tu memang kami pernah terlanjur, Ustaz. Kami tak tolong Ustaz jadikan ni urus oleh hakim. Saya settle lah. Kan? Dia juga yang betul terang macam tu kan. Alhamdulillah selesai. Ya, dah beranak pun budak tu. Okey. Jadi ini kena faham ya. Sekurang-kurangnya 6 bulan tu adalah daripada persetubuhan selepas nikah, bukan sebelum nikah. Yang banyak berlaku adalah sebelum nikah. Dia ada orang yang letak nama, dia tak letakkan binti. Contoh dia letak nama anak dia Dabu Ina bapa dia Ahmad kan. Dia tak bawa Ina binti Ahmad, Ina Ahmad tu je. Kebanyakan macam tu. Dia letak Ina Ahmad. Dia tak letak binti di situ. Dan saya sendiri pun kalau akad nikah yang tak sah taraf tu saya tak sebut binti. Walaupun dia letak nama dalam IC dia tu binti Ahmad contoh kan. Saya terus baca Ina Ahmad je. Saya takkan letak binti. Sebab itu bukan bapa kau. Kan? Okey, yang ketujuhnya ialah hak mewarisi harta pusaka antara suami isteri berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam bab harta pusaka ya. Dan apabila dah nikah ni maka bermulalah waris mewarisi antara hak suami isteri itu. Suami boleh mewarisi harta isteri, isteri boleh mewarisi harta suami. Berdasarkan firman Allah SWT dalam bab harta pusaka ni ada walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarak. Bagi kamu setengah daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak ada anak. Dan sekiranya mereka ada anak, bagi kamu adalah 1/4 daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri kamu, pusaka yang ditinggalkan oleh isteri kamu, selepas ditunaikan wasiat ataupun hutang-hutangnya. Kena settlekan dulu. Harta pusaka kalau mati seseorang jangan terus bahagi. Cari dulu ada tak dia buat wasiat. Kalau wasiat tolak 1/3 dah satu wasiat. Okey. Ada tak hutang piutang dia? Tolak hutang piutang dia. Baki itulah baru bagi. Kan? Baki itulah baru bagi. Dan bagi isteri pula, bagi isteri 1/4 daripada apa yang kamu tinggalkan. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Okey. Dan bagi isteri pula dapat 1/4 sekiranya kamu tak ada anak. Okey. Daripada harta pusaka kamu. Dan sekiranya kamu punya anak, maka isteri tadi mendapat 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Itu pun selepas ditunaikan wasiat, selesaikan sekiranya wasiat dan hutang piutang. Itu dalam surah An-Nisa ayat 12 sebut. Ya. So kalau suami isteri ini dia kahwin, dia tak ada anak, kemudian mati isteri dia. Suami dia berhak setengah daripada harta isteri dia. Ya. Kalau isteri tu ada 100,000, 50,000 tu dia punya lah. Yang 50,000 lagi dipulangkan kepada keluarga isteri. Ya, untuk keluarga isteri.
Kemudian kalau ada anak, suami dapat 1/4 sahaja. Kalau 100,000, suami dapat 25,000, yang lain-lain tu anak-anak. Dia kalau ada anak, yang keluarga lain tak dapat tau. Kalau ada anak lelaki. Kalau anak perempuan, keluarga isteri boleh masuk lagi. Kalau ada anak perempuan sahaja, keluarga isteri boleh masuk lagi dalam harta pusaka tu. Terutamanya adik-beradik lelaki. Tapi kalau kita ada anak lelaki, memang tak ada siapa dah boleh masuk. Dia berkisar sekitar adik-beradik kan, anak-anak kita je. Dia tak boleh, tak lompat keluar dah. Dia cuma pergi kepada kalau kita meninggal, kita ada anak lelaki kan, kita ada anak lelaki, isteri dapat 1/8 tadi, adik-beradik perempuan 2/3 lebih kurang. Satu mak ayah kita memang dapat dah ya. 1/6 ada 1/8. Kemudian baki tu anak lelaki punya. Baki tu anak lelaki punya. Dia dah blok. Anak lelaki ni dia memang dia hijab semua. Orang lain tak boleh kacau dah. Tapi kalau anak perempuan, isteri dapat 1/8 kan, isteri dapat 1/8, lepas tu anak perempuan 2/3. Baki tu adik-beradik sebelah isteri boleh ambil, boleh dapat. Kan. Untunglah siapa yang ada anak lelaki kan. Kurang-kurang ni dapat seorang je dia. Dia dah cukup kuat dah. Kalau tambah pula orang tu jenis, kalau kata orang tu jutawan ke apa kan, jutawan ke apa ke, kahwin bini seorang. Duit berjuta-juta. Dapat anak perempuan seorang pula tu, kahwin lah lain. Satu lagi bagi dapat anak lelaki kan. Duit banyak kan. Susah. Okey, itu habis tadi. Ada 7 perkara-perkara yang hak-hak tanggungjawab selepas akad nikah. Okey. Dan kita masuk tentang berkaitan dengan perkara-perkara sunat berkaitan dengan akad nikah ya. Akad nikah dia mempunyai beberapa perkara sunat yang patut dilakukan untuk memuliakan akad tersebut. Sebab akad nikah merupakan perkara yang syar'i, perkara syarak, maka dia ada beberapa perkara sunat yang dilakukan sebelum akad nikah ya. Pertama, khutbah nikah. Sebelum akad nikah diadakan, khutbah disunatkan bagi pihak suami atau wakilnya. Macam kita, kebiasaan kita sini biasanya juru nikah lah ya, yang akan baca khutbah nikah tu kan. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara mauquf dan marfu'. Ini dari segi fadail dia lah. Apabila seorang kamu ingin berkhutbah kerana suatu hajat seperti bernikah dan lain-lain, maka hendaklah dia berkata demikian sehingga akhir hadis kan. Jadi sebab itu disunatkan jadi di Malaysia ni memang selarasnya bila nikah, juru nikah tu akan baca. Cumanya tengok juru nikah jugalah kan. Kalau dia baca sebiji dalam buku panduan khutbah tu memang sakit lah, berjam lah nunggu dia kan. Kalau macam kita, kalau dekat pejabat agama, kita tak baca lama, kita baca seringkas-ringkas, kemudian kita bagilah pesanan-pesanan yang ringkas, yang utama. Contohnya jaga solat, kerana itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, yang ringkas. Ketaatan suami pada ketaatan isteri pada suami, tanggungjawab suami pada isteri, seringkas. Kalau saya nikah korang tu around 10 minit, 10 ke 15 selesai lah. Seorang, satu pasang. Sebab pernah saya pergi ada tempat tu, dia punya tok ni lah tok imam dia tu, dia punya merepek baca khutbah tu. Dah baca-baca dia syarah pula. Ni dalam ni kamu ni dia bertanya pengantin tengah gigil. Pengantin tengah gigil memang lah kan. Macam-macam risaulah kawan tu kira dah berpeluh-peluh dah. Yang ni dia buat lambat lagi, letih. Kan. Pernah dia tengah baca panjang-panjang, saya buat jahat. Saya datang slow-slow, saya keluarkan kad saya tunjuk. Assalamualaikum, saya letak kat atas paha dia. Dia tengok, dia diam. Tuan daripada mana? Dia pejabat agama. Tuan siapa? Saya tak cakap saya pendaftar. Saya Wali Raja Selangor, saya cakap.
senyap dia. Orang tu kita okeylah, kita teruskanlah nikah kita ya. Saya tengok 15 minit tak habis lagi. Kan? Tunggu lagi 20 minit tak berhenti lagi. Tak jadi ni. Dah lah ada sangkut-sangkut saudara mara kita. Itu yang panas tu. Tak blok tu tak boleh banyak-banyak Dulu ada sekali dalam kita tahun 2000 yang pernah dites pada pengantin lelaki. Itu pernah depan sepupu saya kena. Saya ingat kawan tu tengah nervous. Saya rasa kalau ikut hati saya nak Pak Imam tu. Waktu tu saya tengah belajar lagi waktu tu. Sepupu saya kahwin. Okeylah, cuba baca surah Ikhlas sikit, saya nak dengar. Kawan tu tengah blank tu kan. Keluar Allah pun tak ingat. Apa benda kamu ni? Tak, malu orang. Saya dengar tengok, Pak Imam ni rasa nak kita pergi pang Pak Imam ni kan. Malu orang kan. Saya tak tanya. Saya kalau saya ni saya tak tanya. Saya cerita, tanggungjawab, okey, apa semua tu je. Jangan soal, memang dia gelabah. Kan? So baca keluar Allah, Yasin wal Quranil Hakim keluar. Belum tentu, betul. Kalau orang tengah gelabah ni kan, jangan cerita. Tak boleh. Orang ni kena faham juga. Itu dulu-dulu lah. Tapi Alhamdulillah, lately ni tak ada sangat lah. Judul nikah ni kita dah beritahu sikit kan. Janganlah guide sangat dengan buku panduan tu. Dalam buku panduan tu ada khutbah panjang lah. Kalau saya baca pun, saya ambil hadis satu, ayat satu, lepas tu ambil conclusion tu kan. Dah settle. Buat apa nak panjang-panjang. Ini baca setiap muka surat ada 5 line. Lama. Dah macam khutbah jemaat apa cerita kan. Okey. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk kedua-dua pengantin. Sunat mendoakan kebaikan untuk kedua-dua pengantin ketika majlis perkahwinan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apabila Nabi SAW mahu mendoakan seseorang ketika berkahwin, baginda berkata, ini jadi nasyid mahizin tu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi kalau nak tukarkan dia punya tu jadi domir dia tu jadi 2 orang kan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan, tu macam lagu mahizin tu kan. Itu sebenarnya doa lah, doa pengantin. Doa pengantin ya. Apa maksud dia? Semoga Allah memberkati kamu. Semoga Allah memberkati kamu. Semoga Allah menghimpunkan di antara kamu berdua dalam kebaikan. Sebaik-baiknya kita kalau jumpa pengantin, barakallahu lakum, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita baca tu. Bro dah kahwin tak ready macam tu kan. Bila kita doakan tu biarlah spesifik ada hadis dia Okey. Ketiga, menghibahkan akad nikah dan melahirkan kegembiraan dengan memukul gendang. Akad nikah sunat diberitahu kepada orang ramai supaya mereka boleh berkumpul di majlis tersebut. Merahsiakan pernikahan ini adalah makruh. Jadi memang itu dah jadi adat kita orang Melayu kan. Bila nikah dia mesti ada berkompangnya kan. Jadi untuk memberitahu pada masyarakat bahawa ada perkahwinan di situ. Tunang ni sunat disorok-sorok, disembunyikan. Maka nikah ni sunat diwar-warkan supaya tidak timbul fitnah di hari kelak. Okey. Disunatkan memalu gendang serta melagukan nasyid yang mengandungi makna yang baik bagi melahirkan kegembiraan. Selalu kan kalau kumpulan kompang tu dia akan bawa bentuk selawat kan. Dia akan bentuk selawat tu. Okey, sesuai lah. Itu dah dijadikan adat dalam masyarakat kita. Satu adat yang baguslah kan, sesuai sesuai dengan dia. Dan zaman sekarang ni pula dia dah tukar dah. Ada yang pakai kompang biasa, ada yang pakai tim selawat kan. Okey lah, tak ada masalah lah tu. Perkara sunat itu memukul gendang tu ada. Okey. Rasulullah SAW bersabda, "A'linu hadzal nikah wadribu alaihin bil ghirbal."
hibahkan pernikahan ini dan palulah gendang bersempurnanya. Itu adalah hadis sebutkan. Faslun ma bainal harami wal halal ad-duffu was saut. Pemisah di antara perkahwinan yang halal dan yang haram ialah gendang dan suara hiruk pikuk. Kan? Kalau kahwin cara sah ni, biasanya dia akan war-war, betul tak? Tapi kalau kahwin sorok-sorok, senyap-senyap, biasanya tak ada nak buat majlis kumpang-kumpang ke apa kan. Itu nampak perbezaan dia ya. Dan hadis lain, alinu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf. Sebarkanlah berita perkahwinan ini, lakukanlah ia di masjid dan palulah gendang kerananya. Ya. Jadi ini di antaranya yang ramai orang kita bila akad nikah dia datang masjid, kan, buat kat masjid. Okey, alhamdulillah. Okey, memang ada hadis dia, kan, lakukanlah ia di masjid dan palulah gendang kerananya. Selepas tu kat bawa balik berak kat rumah tu ada dia orang pukul kompang, kan, ada rebana ke apa ke, tak ada masalah. Set malam karaoke, tu yang tak edit tu. Cuma pengantin perempuan pun satu masalah agak. Ketika akad nikah kat masjid tu, elok tudung litupnya. Bila balik kat rumah tu orang hilang. Awal kahwin lagi dah sembamkan muka suami dalam neraka. Kata sayang suami, penipu. Betul tak? Nampak nipu. Kalau sayang suami, teruskanlah pakai tudung tu. Apa yang awak pakai kat masjid tu, itulah awak buat balik. Kenapa nak buka pula? Yang suami pun tak apa, cantik selekut. Dah dayus. Baru apa jam dah dia dayus. Kan? Benda ni kena faham. Kena faham dulu, kan? Cuma nikah di masjid ni saya setujulah. Cumanya saya tak berapa setuju kalau dia nikah wali hakim. Penat nak pergi. Betul. Saya duduk sini, saya kena pergi tu ceras utama tu. Mampus. Saya tu tak boleh hari kerja. Saya kata hari kerja ni saya memang tak boleh keluar pejabat. Tak apa, lepas office hour pun kami tunggu. Jalan jam tak apa, ustaz nak, tak apa ustaz, duit minyak ustaz, kita ni kan, kita pun diam. Dia kena janjilah tu. Saya pun serba salah. Hari last tu baru saya beritahu. Dia telefon lagi seminggu lebih lah. Kata last tu, okey lah, esok saya datang lah. Sebab kebetulan saya daripada Shah Alam. So bolehlah singgah. Kalau saya daripada Bangi, saya nak ke sana, ya ampun, kan, saya pun singgah. Sebab dia tak apa. Dia orang Melayu lah. Tak apa, duit minyak ustaz, tak apa, tak ada apa pun. Sembang. Kita bukan nak sangat benda tu, kan. Tapi dah cakap tu, kan. Memang jauh kita nak pergi tu. Saya kira dekat 30 kilo lebih, kan. Sebab tu kita suggest banyak kalau nikah wali hakim, datang pejabat, buat kat surau pejabat. Kalau kita nak keluar tu letih, kan. Sebab imam masjid Korea tak boleh nikah, kan. Dia hanya pegawai-pegawai yang di Pak Ik je yang boleh nikah, kan. Kalau dalam majlis agama Ustaz, memang dia tak ada ke bila ada request untuk kadi pergi nikah pergi sana, ada tak. Dia tu masuk dalam saguhati nikah tu je. Dia setiap nikah tu dia ada pembayaran saguhati juru nikah tu je lah. Yang tu tak ada masalah, kan. Itu memang biasalah kita dapat, kan. Ini sebab dia kan, tak apa ustaz, duit minyak ustaz, kita orang saya akak bagi nanti ustaz. Sembang Melayu ni cakap penat. Kan. Tak apa, itu dia dah cakap, mana dia berjanji, itu dia dengan Allah lah. Saya tak ada pun tak apa. Kan. Saya dah on the way balik tu, saya singgah, kan. Terus balik rumah. Sebab bukan saya keluar daripada pejabat. Saya dari Shah Alam, saya singgah. Terus balik rumah. Terus balik ke Sumar ni. One way je. Okey. Kita juga disunatkan menzahirkan kegembiraan dan keseronokan dan berhibur dengan hiburan berakhlak dan jauh dosa. Sekarang ni nampaklah ada setengah tempat, alhamdulillah, kan, dia buat sesi
ada nasyid, dia qasidah apa semua kan. Kalau zaman-zaman dulu saya sempat lagi, waktu saya zaman sekolah rendah dulu kan, tengok orang kampung kan malam juga lambak kan. Oh, mesti ada je. Kalau kahwin mesti ada band, kan, mesti ada band. Tu tahun-tahun 70-an, tahun 70-an, 80, awal 80-an ada lagi. Dah hujung 80-an tu dah kurang dah. Kan, dia dah ada DJ karaoke. Tahun 70-an itu dia memang siang kahwin, malam memang joget lambak. Confirm. Kan, confirm. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau menghantar seorang pengantin perempuan kepada pengantin lelaki daripada golongan Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, tidak ada hiburankah? Sesungguhnya orang Ansar sukakan hiburan." Jadi ketika rombongan Aisyah hantar pengantin tu kan, pengantin perempuan tu kepada lelaki pada Ansar, golongan Ansar tadi, Nabi tanya, tak ada ke orang main apa, main kompang ke kan, orang bersyair ke, berkasidah ke kan. Sebab orang Ansar ni Nabi kata dia sukakan dia bentuk-bentuk hiburan je ni kan. Berkasidah ke, bernasyid ke, apa ke, bersyair ke, pantun ke kan. Pantun ada lagi, tapi setengah adat kita ni pantun yang ada tul tu, yang tak tahan tu. Kan, pantun yang ada tul tu, tak tahan tu kan. Masuk ni dah selangkah RM1 tak nak dia, 50. Dia tak tahu orang datang daripada Semenyih nak lepas ke Johor Mersing tu berapa ratus duit minyak, lepas tu berapa puluh tol lagi kan, kena tol pula. Sebab ada dulu kahwin ni daripada KL dengan orang belah sana lah. Belah Kota Tinggi. Tu jalan nak pergi sana tu kan. Sampai 3-4 tahan. Lalas pengantin lelaki bengang. Memang dia bengang. Aku datang sini banyak tol dah aku bayar, kau nak tol apa ni? Miskin sangat ke minta duit ni? Dia geram sangat. Adat apa macam ni? Senyap tu. Tak apa, kita tunggu dia orang datang tempat kita nanti. Bila datang tempat itu, orang Perak memang dia jamu habis-habisan. Sekupang pun kita tak minta. Tu je. Kan. Dia tak kenalah adat macam ni kan. Pau orang tak tahu pasal. Ingat senang ke kan. Pengantin datang 10 kereta tu pun kadang-kadang dia pun top up juga duit minyak saudara mara dia kan. Kalau adik-adik dia tu mungkin fine. Ini dah bayar tol lagi, lepas tu dah 50 tak nak. Nak 50, nak dolai. Tu satu. Sampai depan sana kan satu lagi. Ni satu lagi berapa tu nak bayar. Betul lah dia mengamuk lah. Kalau macam ni kita balik, tak kahwin tak apalah, jom balik kata. Selama dia patah belakang, buat kering. Memang jenis kering sikit pengantin lelaki tu kan. Jom kita belah. Susah sangat. Dah bini aku pun nak total apa lagi, tahan apa dah. Sonyap. Orang tutur situ pun tak kata apa dah. Kan. Lepas sampai keluarga perempuan, udah tak payah lah. Dia keluarga perempuan tak berapa sangat. Orang ni mak anda makcik-makcik menanggah ni yang lebihnya kadang kan. Sampai keluarga perempuan udah korang dah. Tu saya ingat lagi benda tu berlaku. Walau bagaimanapun, nyanyian yang gila-gila, macam ni joget lambak tu lah kan, yang membawa kepada maksiat dan kejahatan, menceritakan pasal kecantikan, ada fashion show pula kan. Kan, membawa fitnah, membangkitkan hawa nafsu, tidak ragu-ragu lagi, ia adalah haram di majlis perkahwinan dan di tempat lain juga. Dalam perkahwinan tak boleh, dalam tempat lain pun dilarang. Okey. Ini sunat akikah. Okey, yang okey. Berazan tak? Kita sambung satu yang keempat. Yang keempatnya, yang tadi hebahkan nikah, yang keempatnya membaca doa ketika melakukan persetubuhan ya. Suami disunatkan membaca doa semasa bersetubuh dengan isterinya atau sewaktu berazam untuk bersetubuh, iaitu doanya bismillah, Allahumma jannibna syaitan
wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki, yakni anak yang kamu berikan kepada kami. Jadi sekurang-kurangnya baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kalau nak lengkap, bacalah doa ni. Ya, ini doa yang dianjurkan ketika untuk bersama dengan isteri. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi zalik lam yadurruhu syaitanun abada." Jika seseorang lelaki ingin menyetubuhi isterinya dan dia berdoa dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang kamu berikan kepada kami, jika ditakdirkan dia mendapat anak hasil persetubuhan itu, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh mana-mana syaitan selama-lamanya. Penting tu kan. Penting tu. Jadi kalau tak berdoa ni, takut itulah yang seperti mana Rasulullah sebut kan, sebab syaitan tumpang sama. Dia tumpang sama. Dia tumpang sama. Sebab isu yang apa, banyak pasangan tak mengandung ni pun ada. Sebab saya dah banyak jumpa dah. Biasanya kadang-kadang perempuan ni, ini pengalaman saya sebab saya ngubah orang. Perempuan ni kadang-kadang dia memang benda tu duduk kat dia. Dia bukan orang hantar, bukan apa, dia peminat. Dia memang kerja dia lah. Syaitan ni memang kerja dia, memang ganggu manusia lah kan. Itu yang kerja yang dia minta ke Allah, nak ganggu anak Adam sampai hari kiamat. Kalau dia tak ganggu, so dia jobless. So dia memang kadang-kadang ada pasangan yang kahwin 3-4 tahun kan, isteri tak boleh mengandung. Lepas tu dia punya kitaran haid dia pun tak berapa betul kan, datang pun kadang-kadang dia sakit, ada period pain dia teruk sangat kan? Melampau-lampau sangat sakit dia. Kemudian bila bersama je memang tak lekat. Biasanya memang selain pada baik medical lah, ada kaitan dengan gangguan. Benda tu duduk dekat kawasan rahim dia. Sebab saya dah jumpa banyak dah. Kan, saya pun dah alhamdulillah, insya-Allah rawat banyak pasangan yang macam tu kan, yang baru ni, baru tak barulah, awal tahun itu ada 2-3 pasang. 2-3 pasangan datang jumpa. Mula kawan dia try lepas 2-3 bulan tu dapat mesej, "Ustaz, terima kasih Ustaz, isteri saya mengandung." Alhamdulillah. Sebab waktu rawat tu memang isteri dia efek betul lah, muntah teruk dia apa semua kan. Lepas tu udah kawan dia pula datang. Itu kawan dia pula datang. Tak daripada mana? Itu daripada Melaka lah, daripada Kuala Pilah. Saya kata, "Mana kau dapat nombor telefon saya ni? Saya tak pernah sewa-sewa kat orang." "Kawan saya dulu Ustaz, kawan saya." Alhamdulillah, saya bantu je lah kan. Saya kata ikhtiar je lah. Tapi saya ikhtiar kalau ada macam ni. Yang lebihnya ikhtiar adalah awak sendiri kan. Kena rajin bangun malam, rajin baca Al-Quran, banyak berzikir, doa kepada Allah kan. Sebab rezeki ni Allah yang bagi, rezeki anak ni Allah yang bagi. So sendiri kena usaha, saya bantu. Dah tahu tu, alhamdulillah ya. So itu pentingnya baca doa tu lah ya. Mudah-mudahan sekiranya ada syaitan nak mengganggu anak kita, terlindung ya. Yang kelimanya ialah mengadakan walimah kenduri kahwin ya. InsyaAllah yang tu kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang InsyaAllah. Ada apa-apa soalan tuan? Tak ada ya?
Okay, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.